Okey, penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear. Okey, penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear. Siapa tahu muka surat berapa buku teks? Ya, 260. Okey, muka surat 260 dalam buku teks. Okey, kegunaan utama tenaga nuklear adalah untuk menjana tenaga elektrik. Okey. Tenaga nuklear ni memang untuk menjanakan tenaga elektrik sahaja. Okey, penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear ini dilakukan di dalam stesen janakuasa tenaga nuklear. Ni. Okey, dia punya reaktor dia. Okey, ataupun tempat dia. Sebuah stesen janakuasa nuklear terdiri daripada reaktor nuklear dan penjana. Okey, yang dibentuk dia. Okey, di bawah ni bahan radioaktif. Okey, bahan radioaktif ataupun tenaga nuklear, bahan dikeluarkan nuklear. Atas ni diperbuat kajian. Okey, reaktor nuklear menghasilkan jumlah tenaga yang besar. Okey, yang ni muka surat mana tak pergi. Okey, 260. Okey, kalau kamu nak tengok lagi clear, tengok dalam buku teks. Okey, kamu boleh tengok gambar ni. Okey, yang ni adalah reaktor nuklear. Maksudnya tenaga nuklear ada dalam ni yang akan dijanakan. Okey, yang pertama ni, rod pengawal boron. Okey, mengawal kadar tindak balas pembelahan nukleus dengan menyerap neutron yang berlebihan. Okey, boron ni adalah sejenis gas. Okey, mengawal tindak balas pembelahan nukleus dengan menyerap neutron yang berlebihan. Okey, moderator grafit. Ni, biru ni. Okey, memperlahankan neutron. Okey, sebab proses berlakunya penghasilan tenaga nuklear disebabkan oleh pelakuran dan pembelahan nukleus. Betul, kita belajar minggu lepas kan? Okey. Bukan, 2 minggu lepas. Okey, rod bahan api uranium. Okey, yang ni yang warna merah ni. Okey, membebaskan tenaga haba melalui pembelahan nukleus untuk memanaskan gas yang mengalir melalui teras reaktor. Okey, perisai konkrit mengelakkan kebocoran sinaran radioaktif daripada reaktor. Okey, ni tebal lah, tebal. Okey, ejen penyejuk menyerap haba hasil tindak balas nuklear. Okey, jadi dekat sini, okey, neutron ada dalam ni, uranium ni ada dalam uranium. Okey, nukleus uranium akan pecah. Okey, dia akan berlakunya tindak balas pemecahan nukleus ataupun pelakuran nukleus. Okey, berlaku dalam ni. Okey, lepas tu akan terhasilnya tenaga nuklear. Okey, gas panas akan mengalir masuk kat sini. Okey, selepas tu kita boleh sambung tengok. Okey. Okey, turbin. Okey, so gas yang panas tadi ataupun steam yang panas tadi dia akan melalui turbin. Okey, apabila turbin diputarkan oleh aliran steam, magnet di dalam penjana diputarkan. Okey, maksudnya kat sini gas buat panas. Okey, dia akan memutarkan turbin. Okey, bila turbin diputarkan, okey, dia akan masuk ke dalam penjana elektrik. Okey, menjanakan arus elektrik melalui proses aruhan elektromagnet apabila magnet berputar dalam suatu gegelung. Okey, dalam penjana elektrik ni dia ada magnet. Okey, lepas tu akan masuk kat ni lah, pencawang. Okey, lepas tu pula condenser. Okey, condenser ni menyejuk dan mengkondensasikan steam menjadi air. Okey, lepas tu dia akan pump. Okey, yang panas masuk sini. Okey, dia akan pump masuk dalam menara penyejukan. Okey, lepas tu air sejuk masuk dalam ni balik. Okey. Okey, jadi kalau kamu nak ingat, okey, nak menjanakan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear berlaku dalam reaktor nuklear. Okey, dalam reaktor nuklear ni ada semua benda ni lah, uranium. Okey, dalam tanda uranium. Okey, uranium akan berlakunya pembelahan dan pelakuran nukleus dalam uranium. Okey, akan menghasilkan tenaga nuklear. Okey. Okay, seterusnya inilah. Okey, first city in the world to be lit by atomic power. Okey, ni maksudnya Arco Idaho. Okey. Jadi city ni ataupun bandar ni, okey, dia guna atomic power, maksudnya tenaga nuklear lah. Okey. Okey, reaktor nuklear Malaysia. Okey, Malaysia memiliki sebuah reaktor nuklear berkuasa 1 megawatt milik agensi nuklear Malaysia. Okey, 1 megawatt
Okey, 1 megawatt. Reaktor nuklear Malaysia, okey, Malaysia ada satu saja reaktor nuklear, okey, yang berkuasa 1 megawatt. Okey, milik Agensi Nuklear Malaysia. Okey, reaktor tu nama Triga Puspati ataupun RTP, beroperasi 28 Jun 1982. Berapa tahun dah? Dekat 30 lebih dah, 30 tahun lebih dah. Okey, RTP ini merupakan jenis kolam yang direka bentuk supaya eksperimen boleh dijalankan di bahagian teras reaktor tersebut. Ni macam kolam kan. Di bahagian teras dia buat eksperimen. Okey, nama reaktor ini hanya untuk tujuan latihan, penyelidikan dan penghasilan radioisotop sahaja. Dia bukan untuk penjanaan tenaga elektrik. Okey, Malaysia perlu membina sebuah reaktor nuklear yang mampu menghasilkan tenaga 1000 megawatt. Ni baru 1 megawatt je. Dia perlukan 1000 megawatt jika mahu menjalankan penjanaan elektrik bersumberkan tenaga nuklear. Maksudnya dia kena buat reaktor yang kapasiti yang besar supaya boleh menjana tenaga nuklear. Yang kecil ni hanya untuk penyelidikan. Okey. Okey, seterusnya kita nak tengok mana dia. Okey, ni dalam reaktor tu lah. Okey, dia pun buat hanya buat eksperimen sahaja. Okey, nampak tak simbol ni? Ni adalah simbol untuk bahan radioaktif. Okey, so kalau nak masuk situ kena memakai pakaian yang lengkap lah. Okey, berhati-hati anda berada di daerah pengendalian terimaan dosis radiasi dapat mencapai lebih daripada 10 microSV per jam. Okey. Okey, penggunaan tenaga nuklear bagi negara yang menggunakannya. Okey, sehingga kini tenaga nuklear terus menjadi pilihan bagi negara-negara di dunia sebagai sumber alternatif tenaga elektrik. Okey, kalau kata Malaysia tak apa. Malaysia ada macam tenaga boleh baharu macam ayak, okey, tenaga ombak, hidroelektrik ayak tadi kan. Okey, tapi kalau negara-negara yang dia kekurangan sumber yang boleh baharu, dia boleh guna tenaga nuklear untuk menjana tenaga elektrik. Terdapat beberapa sebab mengapa negara ini memilih tenaga nuklear sebagai sumber tenaga negara mereka. Okey. Kita tengok yang pertama, sebab apa dia pilih? Kerana kurang sumber tenaga lain. Okey, kebanyakan negara yang menggunakan tenaga nuklear kurang sumber tenaga lain seperti arang batu dan petroleum. Okey, depa tak ada sumber yang banyak lah. So, depa pilih untuk guna tenaga nuklear. Okey, kos yang amat tinggi diperlukan jika mereka mengimport sumber tenaga ini dari negara lain. Oleh itu, mereka perlu menggunakan sumber tenaga lain seperti tenaga nuklear macam tadilah. Okey, kalau dia tenaga hidroelektrik yang menggunakan ayak kurang, so dia pakai tenaga nuklear sebab tenaga nuklear ni dia boleh menghasilkan tenaga elektrik yang berganda lagi banyak. Okey. Okey. Yang kedua, keluasan negara yang besar serta kepadatan penduduk yang tinggi. Okey, negara China contohnya sangat besar dan mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Kuasa dan tenaga yang dihasilkan oleh tenaga nuklear cukup besar sehingga mampu untuk menjanakan tenaga elektrik ke seluruh negara mereka. Jadi kalau rakyat dia ramai, salah satu negara tu kalau rakyat dia ramai, jadi memerlukan tenaga elektrik yang banyak. Jadi bila macam tu, depa ambil inisiatif lain lah. So, dia guna tenaga nuklear. Okay, yang ketiga, sumber pendapatan negara. Okey, reaktor nuklear di Slovakia contohnya mampu menghasilkan tenaga elektrik yang melebihi keperluan negaranya. Oleh itu, mereka telah membekalkan tenaga elektrik kepada negara jiran dan mampu mendapat keuntungan yang lumayan. Okey, faktor ni kamu boleh tengok muka surat 262 dalam buku teks. Okey, selain daripada guna untuk negara, okey, lepas tu katalah negara tu dia menghasilkan tenaga nuklear yang melebihi kegunaan kepada negara dia. Dia boleh jual. Okay, dia boleh jual dekat negara lain. Okay, dan dia dapat untung. Jadi bagi ekonomi lah. Okay, seterusnya teknologi yang canggih. Okay, kajian dan pembangunan sentiasa dilakukan oleh negara-negara yang menggunakan tenaga nuklear. Okay, hasilnya mereka telah berjaya memiliki teknologi yang lebih canggih serta mampu mengurangkan risiko-risiko yang berlaku kepada reaktor nuklear. Contohnya pembinaan makmal nasional Argonne yang dimiliki oleh Amerika Syarikat. Okey. Okey, seterusnya okey, impak penggunaan tenaga nuklear. Maksudnya impak ni apa dia?
kata apa? Kesan. Okey, kesan penggunaan tenaga nuklear. Okey, muka surat 263 dalam buku teks. Okey, impak penggunaan senjata nuklear. Okey. Selain daripada kita menjanakan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear, kita juga boleh buat bom atom sebenarnya. Okey, sebab tu orang panggil senjata nuklear. Okey, sekitar tahun 1940-an, pendidikan awal telah tentang tenaga nuklear dijalankan untuk menghasilkan bom. Hasil sampingan daripada pembelahan nukleus di dalam reaktor nuklear iaitu plutonium boleh digunakan untuk membuat bom atom. Okey, kalau tadi dalam reaktor tu, okey, selain dibuat tenaga elektrik, dia juga selepas pembelahan nukleus akan menghasilkan plutonium. Okey, daripada nukleus yang tak stabil tadi, okey, dia pecah, okey, berlakunya pembelahan nukleus. Okey, dia akan menghasilkan plutonium. Okey, plutonium itulah yang diguna untuk buat bom atom. Okey, dunia telah menyaksikan satu malapetaka yang amat dahsyat apabila tenaga nuklear digunakan untuk menghasilkan senjata nuklear. Senjata nuklear pernah digunakan dalam Perang Dunia Kedua. Ni Adam Azni cakap ni. Okey. Semasa Perang Dunia Kedua oleh Amerika Syarikat terhadap Hiroshima dan Nagasaki. Kan, bisa dengar kan? Aku belajar sejarah kan? Okey, Perang Dunia Kedua, Amerika pergi bom Hiroshima dan Nagasaki. Okey, akibat dia habislah. Okey, ni. Mengikut beberapa kajian dan risalah, bom atom nama dia Little Boy telah digugurkan oleh pihak tentera Amerika Syarikat di Hiroshima pada 6 Ogos 1945. Okey, satu lagi nama Fat Man. Okey, di Nagasaki. Okey, dekat Little Boy di Hiroshima, Fat Man dekat Nagasaki. Okey, ni selang apa? Selang 3 hari sahaja. Okey. Letusan tenaga nuklear oleh bom atom menghasilkan satu gelombang letupan yang amat kuat sehingga mengorbankan kira-kira 70,000 nyawa orang awam secara serta-merta. Sebiji bom nuklear tu boleh meragut nyawa 70,000. Okey, dia punya letupan. Okey. Kalau kata contoh kalau movie kan, kita pakai apa? Kita boleh tengok apa? Terminator. Kan dia kata Judgment Day tu kan. Tu bom atom lah tu. Okey. Pengeboman ini menyebabkan keadaan seluruh bandar raya itu menjadi amat panas sehingga mencairkan struktur besi. Okey, letusan bom nuklear juga mengganggu keadaan atmosfera kesan daripada gelombang yang terhasil di samping luruhan radioaktif yang dikeluarkan. Okey. Maksudnya selepas kata bom atom nuklear tu dia dah meletup, dia akan menghasilkan juga kesan radioaktif. Pada ketika itu, seluruh sistem perhubungan di bandaraya itu terputus. Sebab itulah bila Perang Dunia Kedua ni, bila berlakunya pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki, sebab itulah Jepun dia undur diri sebab dia rosak teruk lah negara dia. Okey, ni gambaran. Okey, ni the city of Hiroshima. Sebelum bom tu diletupkan. Okey, yang ni selepas dia. Tengok tak ada apa dah. Okey. Pada bandar yang sangat padat, sampai tinggal tak ada apa. Okey. Okey, yang ni pun sama. Okey, memang tak ada apa lah. Orang kata apa? Habis semualah. Okey, kita tengok sikit siapa dia ni. J. Robert Oppenheimer. Okey, dialah yang buat bom atom. Nama dia digelar sebagai Father of the Atomic Bomb. Okey, jadi bom dia digunakan oleh tentera Amerika. Inilah dalam Perang Dunia Kedua. Lepas tu dia rasa menyesal setelah menyaksikan sendiri kemusnahan akibat ledakan bom atom. Dia buat, lepas tu dia rasa menyesal. Sebab apa? Sebab orang salah guna. Okey. Okey, seterusnya impak ujian nuklear. Tadi tadi bom atom. Okey, hasil daripada pembelahan nukleus. Okey, yang ni impak kalau kita buat ujian nuklear pula. Okey, sebelum senjata nuklear digunakan, ujian nuklear perlu dilakukan untuk memastikan sama ada senjata itu berfungsi atau tidak. Ujian nuklear dilakukan sama ada di atmosfera terbuka, di darat atau di bawah laut. Ujian nuklear ini memberikan impak buruk kepada hidupan dan persekitaran. Contohnya, okey, kalau kita uji nuklear tu dekat bawah tanah. Okey, jauhlah daripada manusia kan. Tapi menyebabkan kesan radiasi terhadap tanah dan sumber air.
Okey, macam tu juga dekat laut. Okey, kemusnahan hidupan dan juga pencemaran yang teruk. Okey. Bagi manusia dan hidupan di darat, kesan penyebaran radiasi daripada ujian nuklear boleh menyebabkan kesan somatik dan kesan genetik. Okey. Somatik ni kita punya sel lah, sel-sel dalam badan kita. Okey. Sebab itulah kita tak boleh terdedah kepada sinaran radioaktif yang berpanjangan atau berterusan sebab dia boleh menyebabkan sel kita musnah dan akhirnya menyebabkan kanser. Okey. Okey, kesan penyebaran radiasi daripada ujian nuklear. Okey, kalau somatik, keletihan, loya, katarak, leukemia, ni dia sebab dia somatik ni menyebabkan sel lah. Okey, lepas tu menyebabkan keguguran rambut. Okey, kalau genetik pula, kecacatan pada bayi, mutasi sel dan juga kanser. Okey, ni kalau kita terdedah kepada radiasi lah. Okey, radiasi, kesan radioaktif tu. Okey. Okey, nak habis. Okey, agensi okey, mana tahu tadi? Okey, tenaga nuklear di Malaysia, muka surat 266. Okey, buku teks muka surat 266. Okey, kewajaran pembinaan stesen janakuasa nuklear di Malaysia. Okey tak kita nak bina stesen janakuasa nuklear di Malaysia? Okey, jadi beberapa faktor perlu diambil kira. Jadi, bahan aktif fosil macam arang batu, gas asli, petroleum akan habis dan kosnya semakin meningkat. Sebab apa? Sebab arang batu, gas asli dan petroleum ni dia tenaga yang tak boleh baharu. Jika bila habis, maka habislah. Okey. Okay, yang kedua, kesan pencemaran oleh tenaga nuklear juga adalah lebih rendah berbanding dengan sumber bahan api fosil. Okey, jadi pencemaran yang disebabkan oleh tenaga nuklear ni rendah sebab kalau bahan api fosil dia akan menyebabkan pencemaran udara. Okey, tenaga nuklear pun dia menghasilkan wap juga tapi wap dia tu tidak mencemarkan alam sekitar. Okey, kawasan bagi membangunkan stesen janakuasa nuklear juga mestilah sangat strategik. Kawasannya mestilah berhampiran dengan puncak air bagi memudahkan proses penyejukan berlaku. Okey, sebab dalam reaktor nuklear tu dia sangat panas. So dia kena sambung dengan ayak. Okey, tangki ayak supaya proses penyejukan boleh berlaku dengan cepat. Okey, kadar tenaga yang dikeluarkan oleh sumber tenaga nuklear adalah jauh lebih besar daripada sumber bahan api fosil. Ini maksudnya alasan ataupun faktor yang membolehkan stesen janakuasa nuklear dibina di Malaysia. Okey, Agensi Nuklear Malaysia ataupun dikenali sebagai Institut Penyelidikan Teknologi Nuklear Malaysia ataupun MIN, okey, terletak di Bangi, Selangor. Okey, agensi ini ditubuhkan untuk menyelaras aktiviti berteraskan sains dan teknologi nuklear serta teknologi yang berkaitan dengannya. Okey, jadi kat sini dia buat penyelidikan dan pembangunan teknologi nuklear bagi pembangunan negara dengan kerjasama antarabangsa. Okey, boleh tengok dekat dalam buku teks lah, semua ada. The end. Okey, habis. Buku aktiviti warna oranye ni muka surat 74. Ada tak? Ada. Okey, ada. Sana. Kita tengok bahagian ni. Okey, soalan nombor 2, muka surat 74, buku aktiviti. Raja di bawah menunjukkan stesen janakuasa tenaga nuklear. Okey, kita ada struktur K. Struktur K tu apa dia? Apa dia? Struktur K tu apa dia? Ada, dekat PowerPoint yang saya tunjuk ni pun ada. Dekat dalam buku pun ada. K tu apa dia? Hello? Ada orang tak? Struktur K tu apa dia? Apa dia anak-anak? K tu apa dia? Struktur K. Yang tu adalah? Ya, perisai konkrit. Okey, tengok dekat gambar tu kita label dulu. Okey, struktur K tu adalah perisai konkrit. Okey, P apa dia P? P apa dia? P tu adalah reaktor nuklear.
Reaktor nuklear. Okey. Lepas tu kita ada Q. Nampak tak Q? Okey, Q tu apa dia? Ha? Dok. Turbin sebelah dia. Bukan. Okey, betul silap. Betul? Penjana elektrik. Okey. Sorry. Ni. Okey, ini adalah penjana elektrik. Dia bersambung dengan turbin. Okey, so soalan A. Berdasarkan pada raja di atas, apakah P dan Q? So, P adalah apa tadi? Ya, bukan nukleus. Reaktor nuklear. Nampak kan ejaan dia? Reaktor nuklear. Okey, Q. Q apa tadi? Ya, penjana elektrik. Okey, apakah fungsi bagi Q? Apa fungsi Q? Penjana elektrik, apa fungsi dia? Okey, menjana arus elektrik melalui proses aruhan elektromagnet apabila magnet berputar dalam suatu gegelung. Boleh tengok ni PowerPoint ni. Ada saya tunjuk ni. Menjanakan arus elektrik melalui proses aruhan elektromagnet apabila magnet berputar dalam suatu gegelung. Ataupun boleh tengok dekat buku teks. Kalau nak lagi clear, buku teks muka surat 261. Okey. Okey, soalan C. Berikan satu impak jika berlaku kebocoran pada struktur P. Apa jadi kalau dekat reaktor tu bocor? Apa jadi? Betul. Chernobyl tu nama tempat kan berlakunya kebocoran tenaga nuklear. Apa impak dia? Apa kesan dia? Kalau P tu bocor. Berlakunya kebocoran sinaran radioaktif. Okey, berlakunya kebocoran sinaran radioaktif. Okey, soalan D. Struktur X. X mana X? Struktur K kot. Silap tu. Soalan D tu bukan struktur X. Struktur K. Okey, struktur K diperbuat daripada pelbagai ciri keselamatan. Nyatakan 2 ciri keselamatan yang terdapat pada struktur K. K tu apa dia? Perisai konkrit. Okey, apa dia punya orang kata apa? Ciri keselamatan dia. Yang pertama, diperbuat daripada plumbum ataupun kita boleh kata mempunyai, okey jawapan dia tulis. Dia ada 2 markah. Yang pertama, mempunyai dinding setebal 2 meter yang diperbuat daripada konkrit dan plumbum. Okey, saya ulang. Mempunyai dinding setebal 2 meter yang diperbuat daripada konkrit dan plumbum. Okey. Okey, last ulang. Mempunyai dinding setebal 2 meter yang diperbuat daripada konkrit dan plumbum. Okey, markah yang kedua, mempunyai rod pengawal boron
yang menyerap neutron berlebihan mempunyai rod pengawal boron yang menyerap neutron berlebihan supaya tindak balas terkawal. Okey, mempunyai rod pengawal boron yang menyerap neutron berlebihan supaya tindak balas terkawal. Okey, yang pertama tadi mempunyai dinding setebal 2 meter yang diperbuat daripada konkrit dan plumbum. Yang kedua, mempunyai rod pengawal boron yang menyerap neutron berlebihan supaya tindak balas terkawal. Okey. Soalan E. Namakan satu buah negara yang menggunakan tenaga nuklear sebagai tenaga utama di negara mereka. Jawapan? Perancis ataupun Slovakia. Ya, betul. Slovakia ataupun Perancis. Slovakia ni kat mana? Siapa tahu? Bahagian? Balkan. Balkan tu negara ke? Oh. Pecah daripada negara? Oh, okey. Terima kasih, Adam. Aznir ada Aznir? Okey. Soalan F. Nyatakan satu kelebihan penggunaan sumber tenaga nuklear kepada negara yang anda nyatakan di 2E. Okey, apa kelebihan dia menggunakan sumber tenaga nuklear? Ya? Okey. Tak ada jawapan. Apa? Bila dia guna tenaga nuklear tu untuk bercanaan tenaga elektrik, so dia boleh menjimatkan kos. Jadi, apa jadi kat ekonomi dia? Mengukuhkan ekonomi negara. Sebab tenaga nuklear kan boleh menghasilkan tenaga elektrik yang banyak. So, bila ada tenaga tu dah banyak, dia boleh proses, maksudnya boleh menghasilkan tenaga elektrik yang banyak kepada seluruh negara dia lah. So, dia akan menjimatkan ataupun mengukuhkan ekonomi negara. Okey, habis dah sampai soalan F. Okey, soalan section C, muka surat 76. Okey, kita ada lagi 5 minit. Okey, section C. Okey, yang ni dia kata, tengok muka surat 76. Okey, dia kata ujian nuklear dijalankan bagi memastikan senjata nuklear dihasilkan berfungsi. Ujian nuklear dilakukan di atmosfera terbuka, di darat atau di bawah laut. Sana. Mana tadi ujian nuklear? Okey. Nyatakan 6 impak bagi ujian nuklear kepada hidupan dan persekitaran. Okey, tengok slide ni yang saya tunjuk ni. Okey, dia 6 markah. So, 6 impak maksudnya kamu kena cakap 6 point lah. Okey, kemusnahan habitat bagi haiwan dan tumbuhan. Ni ada. Okey. Kemusnahan habitat. Boleh tengok kat sini lah. Okey. Kemusnahan habitat bagi haiwan dan tumbuhan. Okey, lepas tu apa dia? Kesan penyebaran radiasi. Okey. Boleh menyebabkan
kesan somatik dan juga kesan genetik. Okey, boleh ambil kat sini ya. Okey, lepas tu menyebabkan kesan radiasi terhadap tanah dan sumber air. Boleh. Okey, kemusnahan hidupan dan juga pencemaran yang teruk. Lepas tu kesan penyebaran radiasi daripada ujian nuklear menyebabkan kesan somatik dan kesan genetik. Okey, tulis 6 lah dia punya impact dia. Okey, soalan B. Terdapat beberapa buah negara di dunia ini telah menjadikan tenaga nuklear sebagai tenaga utama dalam penghasilan tenaga elektrik. Pada pendapat anda, wajarkah stesen jana kuasa tenaga nuklear dibina di negara kita Malaysia? Terangkan jawapan anda. Okey, jadi kalau kata kamu rasa sesuai tak bina stesen jana kuasa nuklear di Malaysia? Okey. Jadi, kamu boleh ambil pada poin sinilah. Okey. Okey, kalau kata wajar, sebab apa? Sebab bahan api fosil seperti arang batu, gas asli, petroleum yang akan habis dan kosnya semakin meningkat. Okey, lepas tu, 6 markah nah. 1, 2, 3, 4. Okey, 4. Okey, markah yang kelima. Okey, kita boleh menyumbang kepada sumber pendapatan negara. Okey, sini ada 4. 1, nampak 1, 2, 3, 4. Okey, yang kelima, markah yang kelima, boleh menyumbang kepada sumber pendapatan negara. Okey, markah yang keenam, kamu jawab ya. Okey, markah yang pertama tadi ya, 1 markah. Okey, ini markah yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Okey, markah yang keenam adalah menyumbang kepada sumber pendapatan negara. Okey. Okey, tak apa. Kalau kata tak dapat jawapan, okay, nanti Ustazah akan bagi link video. Boleh tengok balik jawapan dia dekat mana. Okey.